Salam sejahtera doktor, kami dari kumpulan 6 akan membentangkan topik 4. Salam sejahtera doktor, nama saya Chang Xuan dengan nama Metri 1626017 akan membincangkan bahagian pengenalan untuk artikel Malaysia Women Level Activism dan Union. So, peranan penting wanita dalam aktivism Kesatuan Sekerja di Malaysia menyoroti bagaimana mereka telah berjuangkan untuk hak dan pengiktirafan yang sama dalam bidang yang didominasi oleh lelaki sejak tahun 1970-an. Wanita dalam gerakan buruh Malaysia sering kali menghadapi cabaran-cabaran seperti diskriminasi, kurangnya representasi dalam kedudukan kepimpinan, undang-undang yang membatasi organisasi kesatuan sekerja dan juga budaya maskulin dalam kesatuan sering menghalang wanita daripada mengambil peranan dalam kepimpinan. So, untuk memahami dinamika yang mempengaruhi wanita dalam kesatuan sekerja, kita perlu melihat kepada konsep-konsep sosiologi dan juga pendekatan hubungan industri seperti patriarki dan divisi seksual buruh. Ini akan membantu kita mengenali mengapa wanita seringkali dikecualikan dari daripada peranan kepimpinan dan bagaimana hal ini mempengaruhi perjuangan mereka dalam untuk kesaksamaan di tempat kerja. Salam sejahtera doktor, nama saya Bomishi dan saya akan membincangkan budaya patriarki. Budaya ini dan dinamik gender menjadi kekangan untuk menuntut kesesamaan gender. Dominasi golongan lelaki yang merupakan majoriti keahlian dan pemimpin kesatuan yang memegang kuasa dalam membuat keputusan telah menghalang wanita untuk mendapat otoriti yang setaraf dengan golongan lelaki. Kapitalisme ini menyukarkan usaha mengintegrasikan golongan wanita dalam pengakian buruh kerana wanita perlu mengimbangi urusan kekeluargaan dan melakukan komitmen dalam pekerjaan. Kesatuan lelaki juga menganggap bahawa wanita akan mengabaikan kerja jika perlu membiayai tanggungan kewangan keluarganya pada masa yang sama. Terdapat juga polisi yang mempertahankan hak wanita, namun masih terdapat minoriti wanita yang terlibat dengan kesatuan sekerja akibat dominasi lelaki yang hanya memihak kepada budaya maskulin. Antara tindakan polisi dan globalisasi merupakan penubuhan The Women's Committee oleh MTUC pada tahun 1965 telah mementingkan kepimpinan wanita melalui penukaran idea sesama pemimpin yang berlainan gender. Kerajaan juga memperkenalkan dasar ekonomi baru untuk mengubah struktur ekonomi berorientasikan ekspor, di mana majikan masyarakat multinasional disarankan untuk mengambil lebih banyak pekerja wanita dari kawasan pedalaman. Perasmian Sexual Harassment Code of Practice merupakan usaha feminis dalam menandatangani Memorandums of Understanding. Melalui tindakan ini, pengambilan pekerja asing telah disahkan melalui one-stop shop yang ditubuhkan oleh kerajaan. Hubungan industri juga telah merasmikan Polisi Trades Union Act 1959 setelah Kesatuan Sekerja mencapai kemerdekaan dalam regulasi. Terdapat juga peranan pelbagai organisasi khususnya MTUC yang menegaskan kebajikan wanita atas kekangan polisi kerajaan yang menghalang pembangunan wanita. MTUC telah menubuhkan komiti wanita yang menganjurkan kempen berkenaan dengan gangguan seksual bersama Pertubuhan Awam. Persatuan Sahabat Wanita Selangor juga merupakan badan feminis bukan kerajaan yang menyarankan tindakan kerajaan untuk menyokong pekerja wanita asing supaya lebih berkeyakinan dan cenderung mendapatkan pertolongan dari NGO. Persatuan Bukan Kerajaan Buruh pula mempertahankan hak wanita dalam pekerjaan, khususnya menubuhkan Joint Action Group yang berbincang mengenai keganasan terhadap wanita. Nama saya Chang Kai, Matrix nombor 162-738. Wanita dalam Kesatuan Sekerja di Malaysia menghadapi berbagai cabaran. Budaya maskulin. Kesatuan sekerja tradisional yang didominasi oleh lelaki dengan budaya kerja yang tidak mesra wanita. Isu-isu yang berkaitan dengan wanita sering dilihat sebagai kurang penting. Kekurangan wanita dalam kepimpinan. Jumlah wanita yang memegang jawatan kepimpinan masih rendah membatasi suara dan pengaruh wanita dalam membuat keputusan. Ketiga adalah sekatan kerajaan. Sekatan kerajaan terhadap organisasi kesatuan sekerja turut menyukarkan wanita berperanan dalam kesatuan sekerja. Langkah-langkah dalam memperkasa wanita untuk menyertai kesatuan sekerja. Pertama adalah pendidikan. Program pendidikan dan latihan boleh membekalkan wanita dengan kemahiran, kepimpinan dan pengurusan yang diperlukan. Kedua adalah meningkatkan kesedaran. Kempen kesedaran yang menekankan pentingnya penyertaan wanita dalam kesatuan dan membantu memecahkan stereotip yang membatasi peranan wanita. Ketiga adalah pemberian kuasa. Menumpukan jawatan kuasa wanita yang bertanggungjawab untuk menangani isu-isu yang khusus dihadapi oleh wanita dan memastikan suara mereka didengar dalam kesatuan. Kesimpulannya, wanita memainkan peranan yang penting dalam kesatuan sekerja, namun mereka menghadapi berbagai cabaran. Langkah-langkah perlu diambil bagi memastikan wanita dapat memberi sumbangan kepada kesatuan sekerja di Malaysia.